Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat bersuara lagi dalam ruangan munakahat ataupun ruangan fardu ain, pengajian yang kita pilih kali ini ialah Lain Pancalah Fardu Ain edisi keempat. Tajuk yang kita akan bincang hari ini ialah nikah yang menepati syariat. Tajuk ini penting untuk kita nilai semula sebagai umat Islam, kerana pernikahan yang tanpa mengikut syariat Islam, dia akan bawa ke kegagalan rumah tangga. Inilah yang kita lihat realiti pada masyarakat Islam hari ini. Kita lihat bila berkahwin, kadang-kadang bila mengikut rekod di Selangor saja, perkahwinan bandingan dengan perceraian tu amat tinggi dia punya peratus perceraiannya. Jadi kita bimbang mengapa berlaku begini, sedangkan mereka bercinta bertahun-tahun, malah bertunang pun kadang-kadang tu setahun 2 tahun, tapi bila berkahwin sebulan 2 ataupun 2-3 tahun berlaku perceraian. Ini semuanya adalah kemungkinan kerana berkahwin tidak mengikut sunnah ataupun tidak menepati syariat Islam. Sebenarnya bila berlaku perkahwinan, pasangan itu tidak melihat sejauh mana kebaikan atau kekurangannya, kelemahan dan kekurangannya. Malah sebelum berkahwin pun mereka tak pernah menilai kebaikan pasangan dia dan keburukan pasangannya. Apa yang nampak semua baik, sedangkan realitinya pasangan yang belum berkahwin ni banyak berlakon. Dia berlakon baik lelaki atau perempuan. Sebab nak pikat lelaki atau pikat perempuan, mereka terpaksa berlakon baik. Tapi bila berkahwin, lain jadinya. Sebab itu dah hari ini saya suka nak cadangkan bagi mereka ataupun pasangan yang nak berkahwin itu, ataupun dalam tempoh bertunang itu, mereka boleh checklist mana yang baik dan mana yang buruk pada pasangannya. Ataupun sendiri akan menulis, buat catatan, nota apa yang aku suka dan apa yang aku tak suka, senaraikan banyak. Begitu juga pasangannya. Dan lepas itu mereka boleh beri secara bersilang. Jadi masing-masing akan pegang. Isteri pegang yang lelaki, pegang yang perempuan pegang yang lelaki. Maka dengan sebab itu mereka akan tahu ke mana kelemahan dan kekurangannya. Dengan itu mereka boleh melihat dan boleh bertolak ansur mana yang kurang, mana yang baik. Jadi itu cadangan saya lah untuk mereka yang nak berkahwin. Ini dalam tempoh pertunangan, itu masa yang paling baik. Dan Islam juga bila kita nak berkahwin, kita kena buat persiapan ilmu yang cukup. Maknanya selain kita membuat aplikasi tadi, kita kena tingkatkan ilmu kita. Maknanya ilmu fardu ain kita khususnya dalam bidang perkahwinan ni. Apa peranan suami, apa peranan isteri, peranan kalau jadi bapa, apa peranan kalau jadi ibu. Ini semua kena dipelajari. Alhamdulillah pada hari ini di Malaysia kita ada kursus perkahwinan. Dalam kursus perkahwinan itu ada hukum-hukum, ada cara, ada panduan-panduannya. Namun kursus 2 hari itu tak cukup. Kursus 2 hari itu tak cukuplah untuk memberi ilmu yang secukupnya kepada pasangan yang nak hidup lama. Oleh sebab itu, selain daripada kursus 2 hari itu, hendaklah ditambah selepas itu dengan ilmu-ilmu sendiri. Kena kaji, kena baca sepanjang hidupnya, walaupun setelah berkahwin. Jangan harap cukup setakat itu saja. Kenapa? Biasanya pasangan yang kita dengar berkahwin itu, dia rasa cukup dekat itu je. Bila dah kahwin, tak belajar lagi dah. Berkahwin, semayang pun tak pergi dah, masjid pun tak pergi. Kedua-duanya leka yang katanya. Dan sebab itu berlakulah pergaduhan, berlakulah ketidaksempurnaan rumah tangga. Ini kita lihat dalam kes-kes yang diadukan di agama ataupun di mahkamah kita lihat.
Bila kita selidiki pasangan-pasangan yang tidak yang memohon untuk perceraian, bila kita selidik sembahyang tak ada. Mana sama ada suami tak sembahyang atau isteri tak sembahyang. Jadi bila perkara ini yang diambil abai oleh pihak-pihak berkenaan, maka itulah punca-punca pergaduhan selain daripada apa yang kita sebut sebelum ini. Oleh sebab itu, dalam rumah tangga ini kita kena tingkatkan kepahaman tentang hukum agama. Seterusnya dalam perkahwinan juga, bila kita nak berkahwin, kita kena hayati 4 rukun nikah. Kita ada 4 rukun nikah. Kita kena hayati apa mesej yang nak disampaikan Allah Taala melalui 4 rukun itu. Kenapa? Orang kita kadang-kadang bila berkahwin, orang tanya kita apa rukun nikah, kita jawab 4. Mudah je. Tapi apakah mesej daripada itu? Kita tak tahu. Contohnya, kita tahu kenapa perlukan ijab dan kabul. Kita ingatkan nak pergi macam jual beli barang aja. Kau jual, aku terima. Kita tak tahu mesej sebenarnya. Dan kita tak tahu juga apa peranan pengantin, lelaki dan perempuan. Begitu juga kita tak tahu apakah peranan wali. Begitu juga peranan saksi. Jadi bila kita tak tahu mesej sampai itu, maka menyebabkan kita tidak ambil perhatian. Bila kita ambil perhatian, rumah tangga kita pun tidak sempurna. Jadi untuk menguraikan empat perkara itu, bagaimana kita nak menghayati 4 rukun itu, kita akan bincang sampai ini. Kita rehat dulu. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Kita faham rukun nikah ada 4. Pertama, ijab dan kabul. Ijab dan kabul ialah satu ucapan menerima tanggungjawab oleh lelaki daripada bapa wanita. Penyerahan dan tanggungjawab oleh bapa wanita itu seharusnya diterima sebagai amanah. Menantu tersebut seharusnya insaf dan menerima tanggungjawab besar itu dengan baik. Dalam ijab kabul berlaku bapa isteri dia menyerahkan kepada lelaki sebagai suami dia. Dia menyerah ni bukan serah-serah begitu saja. Bukan serah macam kita beli barang saja. Dia penyerah tanggungjawab. Maknanya kuasa seluruh ni bapa yang bertanggungjawab pada anak dia perempuan. Tapi hari ni dia serah kepada suami. Jadi penyerahan itu suatu penyerahan tanggungjawab sebagaimana dia pernah buat dulu. Dulu dia jaga anak dia, jaga itu segala kebajikan, jaga tu ini, malah menjaga keselamatan anak dia. Jadi benda yang sama juga diserahkan kepada menantu dia untuk jaga anak dia. Maka peranan menjaga tu, mungkin amanah itu satu tanggungjawab besar. Maknanya kesalahan anak dia ditanggung oleh menantu dia. Oleh sebab itu tanggungjawab tu mesti dipegang. Jadi dah ni menantu yang menerima tanggungjawab itu, dia kena insaf bahawa hari ni dia bukan lagi bersorangan, dia bukan lagi seorang bujang, bukan lagi boleh hidup enjoy seperti biasa. Jadi tanggungjawab tu besar. Jadi dengan sebab itu dia mesti ambil serius sebagai suami.
Ini kalau kita faham, kita hayati maksud itu, tentulah suami akan bertanggungjawab selepas jadi suami. Tapi kalau sekadar dia macam beli barang aja, itu dia tinggal kat situ aja. Dia abai gitu aja, bila kahwin tinggal gitu aja. Jadi makna ini masalah. Yang kedua, pengantin. Pengantin maksud dia ialah lelaki dan perempuan lah. Pengantin sama ada lelaki dan perempuan sudah tentu telah membuat persiapan bagaimana harus menjadi suami dan isteri. Ilmu pengetahuannya perlu dicari dan dipelajari sebelum berkahwin, kerana praktikalnya boleh berlaku selepas pernikahan. Maka persiapan ilmu dan seumpamanya perlu dipastikan mantap. Namun kebanyakan pasangan hanya menumpukan persiapan kewangan dan barangan hantaran saja. Ini realiti yang berlaku lah. Sepatutnya pasangan itu meningkatkan ilmu dia, meningkatkan amal dia, bagaimana itu penting untuk jadikan pasangan yang baik. Ni kalau asyik fikirkan apa hantarannya, apa nak buat, itu akhirnya habis gitu ajalah. Okey, seterusnya yang ketiga, wali. Apa yang kita perlu hayati? Walaupun wali ada kuasa veto untuk mengahwinkan anaknya, dia perlu juga bertindak mengikut kesediaan anak sendiri. Jika anak sudah bersedia untuk bertanggungjawab menjadi isteri, maka mudahkanlah urusannya. Namun wali masih ada hak untuk menasihati anak menantunya selepas nikah kahwin. Lebih akad nikah. Okey, wali dalam Islam, bapa ataupun datuk, dia ada kuasa veto untuk menentukan siapa pasangan anak dia. Tapi dalam zaman sekarang ni mungkin kurang relevan. Kalau sekiranya bapa tidak menghormati anak dalam pemilihan, mungkin anak dia ada pasangan dia dah tengok dah yang mana yang terbaik untuk dia, maka dia kena mengadu, beritahu ayah dia, beritahu, dan ayah dia nilai pula. Ni seperti kita sebut sebelum ni. Jadi ayah kena menilai apa yang diberikan oleh anaknya itu. Kalau sesuai, dia kena terima. Dia tak boleh membantah dengan kuasa veto. Mungkin zaman dulu boleh, sebab anak dia tak pernah tengok perempuan tu, yang pernah tengok dia saja. Itu. Jadi bapa sebagai wali ni patut menilai dengan sebaiknya, bukan kerana kepentingan tertentu. Dan seterusnya, saksi. Dua orang saksi adalah di kalangan orang-orang yang baik, di kalangan orang yang bertanggungjawab, orang yang adil. Kita kadang kita lihat saksi perkahwinan kadang-kadang diambil oleh orang yang buat maksiat. Sebab itulah Islam ni adil tu penting. Adil tu dinilai sebagai yang paling penting untuk jadi saksi. Apa arti adil? Adil ni tidak orang yang tidak fasik, orang yang tidak mengekalkan dosa-dosa. Kalau dia buat salah, dia bertaubat kepada Allah, itu orang baik. Tapi kalau sekiranya dia mengekalkan dosa-dosa kecil, apatah dosa besar, maka dia dianggap orang fasik. Sebab itu dalam hal ini negeri Selangor yang saya tahu, kalau orang saksi itu hisap rokok pun tak layak untuk jadi saksi nikah. Kenapa? Orang yang serokok ada dianggap orang yang melanggar hukum Allah. Kerana hukum rokok ni, serokok ni hukumnya haram sekarang. Jadi mereka telah melanggar hukum Allah, maka dia tak layak untuk jadi saksi. Jadi dalam Islam ni, hal itu pun diambil perhatian. Kenapa? Kesan saksi yang tak baik itu akan bawa pada tidak baiknya hubungan suami isteri selepasnya. Jadi inilah perlu kita fahami sebagai suami isteri yang akan kahwin ni, kita pastikan kita faham betul apa yang ajak kabul, apa pengantin, wali, saksi itu, supaya benar-benar ni menepati kehendak syariat. Bila menepati kehendak syariat, maka di situlah kebahagiaan rumah tangga akan berlaku. Okey, melihat kepada rukun-rukun ini, bila pasangan itu dah mengenal pasti semuanya baik, maka akan berlakulah rumah tangga yang sempurna, dan itulah rumah tangga yang akan dikatakan rumah bahagia. Mawaddah warahmah, akan dapat kebahagiaan, kasih sayang di antara kalangannya. Tapi sebaliknya, kalau sekiranya berlaku di sana sini seperti saksi tadi, maka boleh jadi berlakunya kerosakan rumah tangga. Semua dalam hal ini
di sudut pengantin, kadang-kadang mereka cuai dalam untuk ilmu, cuai dalam untuk ilmu menyebabkan banyak hukum yang dalam hubungan suami isteri itu tidak dipahami betul-betul. Contohnya tanggungjawab dan hak dan tanggungjawab. Isteri tak tahu di mana hak dia dan suami pun tak tahu mana hak dia. Isteri juga tidak tahu tanggungjawab dia dan suami juga tidak tahu tanggungjawab dia. Dan inilah yang menyebabkan berlakunya kecelaruan. Ini tak masuk lagi dalam soal pengamalan hukum-hukum yang lain. Kalau hukum dalam rumah tangga, hukum komunikasi, hukum hormat menghormati tidak ada, maka akan berlakulah kerosakan sini. Dan ini sebagai contoh, suami tidak menghormati isteri. Bila suami nak apa sesuatu, semena-mena boleh suruh isteri dia, tidak menjaga, tak melihat suasana isteri itu sendiri. Begitu juga isteri tidak menghormati suami, kerana dia jawatan tinggi, dia suruh isteri suami itu macam hamba saja. Ini juga menyebabkan kerosakan dalam rumah tangga. Itulah saya rasa benda-benda yang penting perlu diambil perhatian oleh suami isteri. Kita sambung lepas ni dengan mana. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, kali ini kita lihat untuk menjadikan rumah tangga itu bahagia, kita perlu membina peribadi. Maknanya pasangan yang telah diijab kabulkan, pasangan yang dah disatukan dalam satu majlis akad nikah tadi, mereka perlu membina peribadi yang baik. Mereka perlu melihat model-model ataupun contoh-contoh idola yang boleh contohi. Sebagai contoh, mungkin ibu bapa mereka. Mungkin ada pada ibu bapa mereka contoh yang terbaik yang boleh diikuti. Atau boleh jadi pasangan lain, pasangan di luar-luar yang dia rasa baik. Tapi yang paling pentingnya, idolanya atau ikutannya ialah Rasulullah SAW lah. Tapi kalau yang terdekat, mungkin kita lihat mak bapak kita hidup bahagia 20-30 tahun bahagia. Kenapa kita tak ambil contoh dia pun, ibu bapa kita? Kita kena rujuk lah apa yang baik yang boleh ikut. Sebab itu dalam Islam, kalau pasangan itu nak berkahwin, ibu bapa sebaiknya menasihati anak masing-masing. Bagi contoh, anak lelaki nak kahwin, bapa patut nasihat dengan anak dia apa perkara yang harus dibuat. Senaraikan, listkan apa yang harus dilakukan oleh anak dia yang lelaki itu. Ibu juga boleh membantu anak dia, cerita apa yang patut dibuat, apa tanggungjawab, ceritakan satu. Begitu juga anak perempuan. Ibu apa? Mungkin ibu dulu ceritakan anak ni apa yang patut kau buat sebagai seorang ibu, seorang isteri. Boleh, bapa juga boleh membantu.
Jadi pesanan-pesanan itu sebelum berkahwin itu adalah modal yang besar dalam rumah tangga. Tapi ini juga saya rasa tidak pernah berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Tapi tak tahulah, mungkin kita tak pernah sedidik kan. Tapi saya rasa ada tu ada, cuma jumlahnya sedikit. Jadi kita harap ke selepas ini ramai lagi ibu bapa ambil peranan. Bila anak nak kahwin, bagi counselling sikit, bagi apa? Bagi ilmu sikit supaya anak tu dilepaskan dalam keadaan bersedia untuk berkahwin. Jadi bila mereka dah dapat ilmu, dapat idola-idola yang dia hari gitu, maka suami akan rasa confident untuk jadi suami. Dia pun ada rasa patut dia jadi pemimpin. Dia bersedia untuk jadi menjaga rumah tangganya. Dia bersedia untuk menjaga peribadi isteri dia, dan juga untuk anak-anak dia. Begitu juga isteri. Isteri akan rasa bersedia, sudah ada confident bagaimana untuk menjadi isteri yang baik, bagaimana dia harus menjadi orang yang mematuhi suami dia, dan pada masa yang sama bagaimana dia harus menjadi seorang hamba Allah yang baik. Jadi maknanya suami dan isteri ini dah bersedia menjadi pasangan yang baik, dan pasangan yang sama-sama mentaati perintah Allah. Dan bagi wali pula, walaupun setelah menikahkan anaknya, setelah melepaskan tanggungjawabnya kepada menantu dia, dan telah menyerahkan segala tanggungjawabnya, wali tidak boleh sekadar lihat begitu saja. Maknanya kuasa untuk mengamantau tu masih ada. Dia tak boleh tengok je apa berlaku, apalah jadi gasak lah kau. Kau dah kahwin, kau dah pulang lah kau, tak boleh. Dia kena pantau. Maknanya pemantauan ibu bapa itu masih wujud walaupun telah mengahwinkan anaknya. Ni khususnya pada anak wanita lah, mak ibu bapa wanita. Mana pada setengah orang menganggap itu hak suami lah. Bapa anak tak perlu taat pada suami kan. Memang betul, bapa tak perlu taat, anak tak perlu taat pada anak perempuan tak perlu taat pada ibu bapa lagi, sebaliknya kena taat pada suami. Tapi ini tidak bermakna bapa tidak ada hak lagi untuk menasihati anaknya. Cuma dalam hal ini kita kadang silap faham, campur tangan keluarga tu memang tak boleh. Campur tangan keluarga ni adalah perkara yang boleh merosakkan rumah tangga. Tapi beri nasihat bukan campur tangan. Beri nasihat. Contohnya, dia lihat anak dia ada masalah macam tak betul hubungan apa, dia akan beri nasihat anak dia. Betul kan? Yang campur tangan ini ialah bapa mentua salahkan menantu. Ini persoalannya. Yang jadi kucar-kacir rumah tangga ialah bapa mentua salahkan menantu. Bila menengok tak sempurna rumah tangga ni, bapa serang menantu dia, baik lelaki ke perempuan ke. Bila serang menyerang macam ni, tuduh-menuduh ni, penyelesaian tidak ada. Akhirnya berlakunya pergaduhan yang kekal abadi. Sebab itu dalam Islam tidak boleh. Itu campur tangan yang tidak digalakkan. Tapi nasihati anak masing-masing itu penting. Sebab itu bapa kalau kesalahan pada anak, bapa kena ambil tahu, kena tegur. Bukan tegur untuk salahkan menantu, tapi tegur untuk betulkan kesilapan anaknya. Ini wali. Dan seterusnya saksi. Saksi juga sebenarnya ada peranan dia. Bukan sekadar nikahkan jadi saksi waktu nikah tu dapat duit habuan upah itu sebelah nikah kan, tapi dia sebenarnya ada peranan dia. Maknanya peranan apa? Setelah dinikahkan, satu hari nanti dia nampak anak pasangan yang berkahwin yang dia saksi tu berlaku kesalahan, dia dah hak tegur. Dia mana itu saksi itu dia bertanggungjawab seterusnya, bukan saksi sekat hari itu saja. Jadi kalau sekiranya dia tengok tak kena pada anak pasangan yang dia nikah, dia saksi itu, dia boleh tegur dengan cara berhikmah lah. Tegur saya ini menyebabkan kerohmanian rumah tangga itu akan jadi baik.
Kalau mungkin anak tu sombong, dia kan betul nasihatkan. Jadi dengan cara ini, kebahagiaan rumah tangga itu akan bertambah lebih baik daripada saya semasa ke semasa. Sebab itu peranan saksi itu juga tidak boleh dia pandang ringan. Dia masih kekal walaupun saya dah selepas orang tua beranak pinak, dia taraf saksi dia tu masih kekal sehingga akhir hayat. Jadi jangan dipandang remeh pada kedudukan saksi itu. Sebab itulah pentingnya kenapa saksi itu perlu adil. Kenapa saksi yang adil ni dia akan buat penilaian yang adil, bukan berat sebelah. Kalau saksi itu dah memang orang yang tak adil, dia akan tengok isteri menantu pasangan itu sebagai elok pun dia anggap tak elok. Kenapa? Dia dah pandang remeh, dia pandang sebelah mata saja. Sebab itu pentingnya kenapa adil tu dia letak pada saksi tersebut. Okey. Bila perkahwinan yang mengikut apa yang saya sebut tadi, yang ada yang empat golongan tadi ada peranan dalamnya, maka natijah daripada perkahwinan itu ialah kebahagiaan. Ini yang dikatakan kebahagiaan rumah tangga. Yang ini yang dikatakan mereka dikurniakan mawaddah warahmah, dikurniakan kehidupan kasih sayang kekal abadi. Dalam rumah tangga ni yang paling penting ialah kasih sayang. Kasih sayang itulah yang menyebabkan tawatan itu berkekalan. Tapi kalau kasih sayang itu tidak ada, lambat laun dia akan. Jadi maknanya kalau part kau itulah yang menjadi idola tadi itu menjadi peranan menyebabkan rumah tangga itu mendapat kebahagiaan rumah tangga. Dan itulah saja pengajian kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada episod seterusnya dalam pengajian Fardhu Ain mengikut edisi yang kelima pada sesi akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.